Sejarah perjanjian Pangku viral dan mengundang pelbagai reaksi netizen. Reaksi umum mengatakan Sultan Abdullah lah yang bertanggungjawab membawa Inggeris hingga bertapaknya seorang residen British di Perak. Adakah kerana mahukan hak dan kuasa sehingga perlu mengheret kuasa luar? Sejauh mana kebenaran tanggapan ini? Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas, ia membicarakan tentang penghayatan bunyi hujan sebagai meditasi alam semula jadi. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses video ini di ruangan video terkini. Selamat menonton. 20 Januari 1874 ialah hari memperingati berlakunya Perjanjian Pangku yang merupakan titik tolak residen British berkuasa di Perak. Nama seperti J.W.W. Bush, Panda Indut, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sago cukup terkenal dalam sejarah Perak. Kini setelah 150 tahun, Perjanjian Pangku yang ditandatangani antara Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark dengan Raja Muda Perak Raja Abdullah ibni almarhum Sultan Jaafar Muazzam Shah yang berkuasa di Hilir Perak beserta pembesar-pembesar Perak yang menyokong baginda, iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shah Bandar, Raja Mahkota, Laksmana Muhammad Amin dan Datuk Sago. Perjanjian ini memberi kebenaran untuk Inggeris mencampuri urusan negeri Perak dan membuka kepada campur tangan Inggeris secara rasmi dalam urusan negeri Melayu. Segalanya bermula setelah kemangkatan Sultan Perak ke-24. Almarhum Sultan Ali Al-Mukammal Inayat Shah ibni Sultan Shahabuddin Riayat Shah. Almarhum Sultan Ali ini walau bagaimanapun hanya dimakamkan setelah hampir sebulan lebih almarhum baginda mangkat. Kelewatan ini dikatakan berlaku akibat perselisihan faham di antara Menteri Larut Ngah Ibrahim, seorang yang paling kaya dan berpengaruh di Perak, dengan Raja Muda Raja Abdullah yang tidak bersetuju baginda diangkat sebagai pengganti Sultan Perak seterusnya. Perselisihan di antara Menteri Ngah Ibrahim dengan Raja Muda Abdullah berpunca dengan Raja Muda Abdullah telah memajakkan satu kawasan yang terletak di Krian Larut kepada Edward Bacon dengan tanpa persetujuan almarhum Sultan Ali, walaupun telah diberi amaran supaya tidak bekerjasama dengan saudagar-saudagar Inggeris di Pulau Pinang. Menteri Ngah Ibrahim juga dipaksa menurunkan cop di atas surat kuasa pajakan tersebut. Akhirnya pada 28 Jun 1871, Raja Bendahara Ismail dilantik sebagai Sultan Perak ke-25 dan pada hari yang sama jasad almarhum Sultan Ali dimakamkan di Sayong. Raja Muda Abdullah dikatakan tidak menghadiri pengebumian jenazah almarhum Sultan Ali dan sebab itulah Raja Bendahara Raja Ismail telah dicalonkan. Raja Bendahara Raja Ismail diangkat dan ditabalkan menjadi Sultan Perak ke-25 kerana mengikut istiadat pertabalan Raja-Raja Melayu, baginda ialah Sultan yang sah kerana baginda memiliki alat-alat kebesaran diraja. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail berlaku pemusuhan dua kongsi gelap Cina, Jihin dan Haisan, untuk merebut lombong biji timah. Raja Muda Abdullah meminta pertolongan Inggeris untuk menyelesaikan kemelut dua kongsi gelap ini. Baginda meminta pertolongan rakan Cinanya di Singapura bernama Tan Kim Ching. Tan bersama seorang pedagang Inggeris di Singapura merangka surat kepada Gubernur Sir Andrew Clark yang ditandatangani oleh Raja Muda Abdullah. Dalam surat tersebut, baginda menyatakan hasrat untuk meletakkan negeri Perak di bawah naungan Inggeris. Keadaan bertambah parah apabila kerabat Perak dikatakan terlibat dan memihak kepada salah satu puak kongsi gelap ini, walaupun hakikatnya perkara ini tidak berlaku. Pada 26 September 1872, Chang King-Kyu menghantar petisyen yang ditandatanganinya serta 44 orang lagi ketua orang Cina meminta campur tangan Inggeris selepas diserang orang Haisan. Pucuk dicita ulam mendatang,
seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Pihak Inggeris melihat perkara ini sebagai peluang keemasan untuk mengembangkan pengaruhnya di Perak dan menguasai perdagangan biji timah. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Dalam perjanjian Pangko yang ditangani 20 Januari 1874, antara lain isi utama perjanjian adalah Raja Muda Abdullah diangkat menjadi Sultan Perak ke-26. Bendahara Ismail bekas Sultan itu dibenarkan memakai gelaran Sultan atau Raja Muda. Sultan Perak hendaklah menyediakan tempat residen. Nasihat residen British hendaklah diikuti kecuali pada perkara-perkara yang mengenai agama dan adat orang Melayu. Fasal menjaga dan memungut segala cukai dan hasil negeri. Demikian pula aturan pemerintahan am hendaklah ditetapkan dengan nasihat residen British. Pelantikan J.W.W. Birch sebagai residen British di negeri Perak mengundang pelbagai cerita. Birch dikatakan suka mencampuri urusan Sultan Perak, mengganggu dan mendesak Sultan. Beliau dilihat juga cuba membuat banyak perubahan di Perak dan tidak disenangi orang Melayu. Inggeris akhirnya memberi arahan kepada Sultan Abdullah dan pembesar Perak agar menyerahkan sepenuhnya pentadbiran negeri kepada pegawai-pegawai British. Segala tindakan pegawai-pegawai British akan dibuat atas nama Sultan Perak. Walaupun berat hati pada mulanya, namun akhirnya Sultan Abdullah terpaksa akur. Kelangsungan Inggeris dalam melanggar batas kesabaran menidakkan kuasa orang Melayu mengundang kecelakaan Birch. Seperti Belanda dapat tanah, akhirnya Birch kecundang menjadi tragedi di Perak. Ikuti kisah Perang Larut dan akibatnya dalam bahagian 2 nanti. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe dan like. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan, sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.